kemuliaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnianya, kita dapat bersama-sama bersua dalam program Forum Imunisasi Pneumokokal. Saya Nurul Syifa, Pegawai Psikologi Kaunseling, Pejabat Kesihatan Daerah Padang Terap sebagai hos anda pada hari ini. Sebelum kita memperkenalkan ahli-ahli panel kita, eloklah saya terlebih dahulu izinkan saya untuk mengulas sedikit tentang program imunisasi pneumokokal. Merujuk kepada berita harian online, 24 November 2020, Kementerian Kesihatan Malaysia telah memperkenalkan program imunisasi vaksin ini kepada seluruh negara untuk kanak-kanak. Okey, jadi sebelum kita pergi lebih mendalam lagi, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak lagi bergaya ini, yang cantik, yang lemah lembut. Okey, panel yang pertama adalah Dr. Asma binti Perubatan Keluarga, Klinik Kesihatan Naka. Apa khabar Doktor? Sihat, alhamdulillah. Okey, Dr. Asma degree in MBBS UIA and Master of Family Medicine from USM. Okey, doktor duduk sini dah berkhidmat berapa lama di Klinik Kesihatan Naka? Sebenarnya saya baru lagi kat sini dalam 4 bulan macam tu lah. Oh, baru lagi. Sejak bulan 8 tahun ni. Okay, start bulan 8 baru doktor berkhidmat di sini lah. Okey. Okay, terima kasih doktor. Seterusnya kita ke panel kita yang kedua, Dr. Mas Niza Izani binti Mat Safar. Assalamualaikum doktor. Doktor sihat? Alhamdulillah. Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, doktor from MBBS from Manipal University and Master of Family Medicine from UKM 2000. Kita dah kenal dah dengan panel-panel kita, Dr. Mas Niza, Dr. Asma, pakar perubatan keluarga kita di sini, Klinik Kesihatan Naka dan Klinik Kesihatan Lubuk Merbau. Okey. Jadi soalan yang pertama yang akan saya ajukan kepada Dr. Asma lah. Soalan yang pertama kita pada hari ini. Okey, boleh doktor terangkan serba sedikit mengenai apakah itu penyakit pneumokokal? Okey, terima kasih Cik Syifa. Ya. Cik Syifa pun saya perkenalkan sikit lah. Dia pun baru juga di sini. Pegawai kaunselor kita yang di Padang Terap ni, alhamdulillah sejak tahun ni kita dapat seorang pegawai kaunselor lah. Okey, perkenaan soalan pertama iaitu apakah penyakit pneumokokal? Penyakit ini adalah disebabkan oleh jangkitan bakteria iaitu bakteria yang dinamakan Streptococcus pneumoniae. Memang berbelit sikit kot nak sebut kan, Streptococcus pneumoniae kan. Tapi itulah penyakitnya dan organisme dia lah. Okey, penyakit ni sangat cenderung menjangkiti kanak-kanak. Sebab itulah kita ada program imunisasi ni untuk mencegah daripada penyakit ni. So program imunisasi ni sangat penting untuk mencegah daripada penyakit ni, dan penggunaan vaksin sebenarnya sangat efektif untuk mencegah daripada kanak-kanak ni mendapat penyakit yang berbahaya inilah. Okey, terima kasih doktor. Jadi penyakit pneumokokal ni adalah satu jangkitan bakteria lah yang selalu kanak-kanak lah selalu yang terkena penyakit pneumokokal ini. Okey, untuk soalan yang kedua pula saya utarakan kepada doktor pakar perubatan keluarga, Dr. Mas Niza. Okey, soalan kedua saya adalah apakah komplikasi daripada penyakit pneumokokal ini, doktor? Okey, terima kasih Saudara Syifa. Okey. Macam mana kita dengar Dr. Asma cakap tadi pasal pengenalan penyakit pneumokokal ni kan. So kita kena suka untuk saya ingatkan di sini bahawa keberadaan vaksin di pasaran ataupun negara kita ni adalah untuk mencegah sesuatu penyakit tu sebelum dia menjadi satu mudarat yang besar dan juga dia membawa kepada kematian, angka kematian yang banyak di kalangan kanak-kanak. Kalau kita tengok komplikasi penyakit penyakit pneumokokal di kalangan kanak-kanak ni dia bersifat mudarat dan bersifat kekal sekiranya kanak-kanak tersebut mendapat penyakit itu pada usia yang awal yang tak dapat untuk dia lawan imuniti badan dia masa kecil ya. Kalau kita start daripada atas sampai bawah, komplikasi dia kita boleh start daripada atas. Kalau daripada atas ni komplikasi yang pertama adalah jangkitan pada selaput otak ataupun otak itu sendiri, meningitis, encephalitis. Lepas tu kita turun bawah, kita ada jangkitan pada sinus. Dan turun bawah lagi dekat telinga,
ya, jangkitan otitis media ataupun jangkitan telinga tengah, penyakit telinga tengah. Kemudian radang paru-paru, ya, radang paru-paru dan juga jangkitan pada salur darah, septisemia. Okey, kita kena faham bahawa komplikasi ni boleh membawa maut, ya, dan juga walaupun dia tak membawa maut tapi dia boleh membawa mudarat dan kecacatan kekal. Ya, kita takut macam tu, ya. Itu antara komplikasi dia lah. Oh, jadi komplikasi pneumococcal ni dia banyak efek. Betul tak? Maksudnya penyakit pneumococcal ni dia start pada atas sampai jangkitan dia semakin merebak lah kalau kita tak cegah dengan awal. Betul tak, doktor? Okey, terima kasih doktor. Okey, untuk soalan yang ketiga pula saya ajukan kepada Dr. Asma, panel kita yang pertama. Okey, doktor, boleh doktor beritahu sedikit kepada para penonton bilakah program imunisasi ini bermula dan siapakah yang layak mendapat vaksin tersebut? Okey, sebenarnya program imunisasi pneumococcal ni berikutan belanjawan 2020. Ya. Yang sebelum ni saya rasa penonton pun ada dengar kan maklum tentang ni. Ya. Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 60 juta sebenarnya untuk pembelian dan segala proses vaksin ni lah. Okay. So secara formalnya dia telah dimasukkan dalam program imunisasi kebangsaan. So bermula secara serentak di seluruh negara di semua klinik kesihatan dan klinik desa pada 1 Disember 2020. So maksudnya bulan ni lah, still kita dalam Disember kan. So yang memandangkan dia berkaitan dengan belanjawan 2020, so bayi yang layak adalah yang lahir mulai 1 Januari 2020. So macam itulah lebih kurang tentang kelayakan dan juga bermulanya vaksin ni. Sebab kita ada juga yang sebenarnya vaksin ni dia dah lama, tapi yang kerajaan membuat pembelian adalah yang Synforix nama dia, daripada company GSK. Saya difahamkan Dr. Mas juga ada mendapatkan vaksin di swasta. Maksudnya vaksin pneumococcal ni sendirilah untuk anak-anak beliau. Sebenarnya ada di antara kita dan mungkin penonton juga pernah mengambil vaksin untuk anak-anak, terutama yang macam ada yang golongan berisiko tu dia dapatkan vaksin ni lah di klinik swasta. Tapi alhamdulillah untuk mulai tahun ni kita dapat secara percuma di bawah bajet yang dikatakan tadi. Oh, jadi program imunisasi kebangsaan ni oleh kerajaan memang telah belanjawan tu memang diorang letak untuk start bulan Disember ni yang peruntukan dia fokus kan untuk mulai tahun ni. Mulai tahun ni dan dapat percuma, secara percuma kan. Ya, betul. Kalau ikutkan kos tu dalam 200 satu suntikan kan. Ya, betul. Jadi kerajaan peruntukan untuk berapa? Doktor cakap tu 60 juta. 60 juta untuk mulai tahun ni lah. Mulai tahun ni lah kan. 2020. Okey. Okey, terima kasih doktor. Okey, untuk soalan yang seterusnya saya ajukan kepada Dr. Mas Niza lah. Okey doktor, berapakah dos yang perlu diberikan kepada kanak-kanak untuk suntikan vaksin pneumococcal ni? Okay, baik. Kalau kita tengok pneumococcal vaksin ni ada siri ataupun rangkaian vaksin yang perlu diberikan. Kita akan beri 2 dos primer, iaitu pada usia bayi 4 bulan dos pertama dan dos kedua pada usia bayi 6 bulan. Dan dos yang ketiga adalah dos penggal ataupun kita panggil booster dose, iaitu diberikan pada usia bayi 15 bulan. Okey. Sekiranya kita pun ambil kira juganya kalau bayi-bayi yang datang ke klinik kesihatan sekiranya umur mereka pada ketika itu sudah lebih 8 bulan contohnya, jangan risau, masih lagi boleh mendapatkan temujanji ataupun penjadualan semula, kita panggil catch up immunization yang akan diberikan ataupun dijadualkan oleh jururawat ataupun staf kesihatan lah, ya. Sebab sekiranya umur bayi yang datang itu antara dikatakan kalau pada usia pada awal kedatangannya adalah kurang 6 bulan, kemungkinan interval ataupun selang masa antara dos pertama dan kedua tu mungkin kena kurang daripada 1 bulan, macam tu. So tak apa, benda tu jangan risau, yang tu semua jururawat akan buat penjadualan semula. Yang pentingnya sekiranya bayi anda layak, iaitu lahir pada 1 Januari start tahun ni, anda layak untuk dapat vaksinasi pneumococcal ni secara percuma di klinik kesihatan.
Jadi dos yang perlu diambil oleh kanak-kanak start 1 Januari 2020 ni ada 3 suntikan lah kan doktor, betul tak? Maksudnya start umur dengan 4 bulan, yang kedua 6 bulan dan yang ketiga adalah 5 bulan, betul tak doktor? 15 bulan. Oh 15 bulan, Ya. maafkan saya. Okey. Terima kasih doktor. Ya, ya. Okey, soalan saya yang seterusnya kita beri kepada panel kita yang pertama Dr. Asma. Okey doktor. Doktor masih bersemangat lagi doktor? Betul, semangat. Okey, semangat. Tuhan juga Benda penting. cuma dan membawa manfaat kan. Bukan senang nak dapat, betul tak doktor? Betul. Cuma Semua sampai ni. kalau 200, Ah, kalau 200. anak 4-5 orang, dah habis habis kan? Okey doktor. Selalunya kan ibu bapa atau penjaga ni mereka tertanya-tanya kat mana mereka boleh dapat suntikan vaksin ni. Boleh doktor menjelaskan sikit di tempat mana keperluan untuk mendapatkan vaksin ni? Okay, seperti yang Dr. Mas Niza telah terangkan tadi, Ya. kita ada 3 suntikan lah. Ya. So basically macam mungkin Cik Syifa boleh bayangkan lah, ada anak menakan ke umur 8 bulan kan. Maksudnya dia tu dah lahir dalam lingkungan ni lah tahun ni kan. So baby yang 8 bulan tu macam yang Dr. Masuk tadi yang catch up kan. So dia 2 suntikan yang masa 4 bulan dengan 6 bulan dia dah miss dah. Dia dah tertinggal. So 15 bulan nanti ikut yang umur dia lah. So sebenarnya untuk makluman semua, sejak telah dikatakan tadi start dengan 1 Disember 2020, kami telah menjalankan secara serentak lah. Yang catch up tu maksudnya let's say baby tu belum sampai lagi umur dia 4 bulan. So baby yang kita panggil besar-besar sikit ni kan. So para jururawat ni dia ada dah data dia. Okey, macam ada jagaan dia, contohnya dia ada 10 orang baby yang lahir tahun ni. So dia akan call lah, dia akan call semua bayi tersebut dan bagi temu janji. So basically kalau secara umumnya vaksin ni memang telah tersedia di semua klinik kesihatan dan juga klinik desa. Dan saya difahamkan kalau sebab yang catch up immunisation tu dia target dalam masa sebulan ni kita habis semua. Let's say macam klinik saya ni dalam 160 bayi. 160 bayi. Yang lahir dari 1 Januari sampai ke ni lah sehingga sekarang lah kan 29 hari ni. So yang seramai 160 tu kita dah call dan pastikan semua dapat vaksin. So bagi semua yang berminat boleh dapatkan vaksin di klinik desa dan juga klinik kesihatan yang berdekatan. Cara dia just call klinik kesihatan dan berhubung dengan nurses yang in charge. Dan kita akan bagi secara temu janji dan berperingkat mengikut normal baru lah. Kita tak nak jam pula kan, traffic jam. Takut semua datang berjadi macam crowded pula. Okey, jadi ibu bapa atau penjaga boleh mendapatkan vaksin untuk anak-anak mereka di setiap klinik kesihatan atau klinik desa, betul tak doktor? Betul. Jadi akan ada nurse yang in charge lah bahagian semua tu untuk susun, maksudnya jadual berkala lah sebab kita duduk kat normal baru, betul tak doktor? Betul. Okey, terima kasih doktor. Okey, seterusnya saya nak mengajukan soalan saya kepada panel kita yang kedua, Dr. Mas Niza. Okey doktor, boleh doktor terangkan kepada saya apakah kesan sampingan yang selalu berlaku kepada kanak-kanak selepas suntikan vaksin pneumokokal ni, dan apa tindakan ibu bapa atau penjaga selepas mereka nampak ada kesan implikasi, komplikasi kepada anak mereka tu selepas suntikan vaksin? Kalau kita cakap pasal apa-apa saja yang kita makan, kita cucuk, kita ambil, kesan sampingan ni kita tak boleh lari. Sama macam kita makan cili kan, mesti rasa pedas kan, itu adalah kesan dia. Okey, sama juga dengan vaksin, tak terlepas daripada kesan sampingan. Sama macam kita makan ubat, setiap ubat kita tahu kesan sampingan dia. Kita perlu faham ya, macam Dr. Asma cakap tadi, vaksin pneumokokal ni bukanlah benda yang baru di Malaysia. Dah 10 tahun lebih. Dah lama dah kan itu. Ya, cumanya vaksin pneumokokal ni dia orang kata apa, diberikan, diperuntukkan untuk diberikan secara percuma di kesihatan baru start untuk tahun ni. Okey. Kesan sampingan dia dalam lebih kurang 10% je daripada seluruh populasi kanak-kanak yang telah mendapatkan vaksin ni, hanya 10% je yang mengalami kesan sampingan secara ringan. Maksudnya kesan sampingan yang biasa dialami oleh biasa dialami sekiranya mengambil vaksin yang lain. Contohnya kalau ambil vaksin pneumokokal ni mungkin
nanti balik rumah, okey, anak tuan-tuan perempuan boleh dapat macam badan dia rasa macam panas sikit. Lepas tu kadang-kadang ada masa tu dia naik ruam kan, kat tempat cucuk suntikan tu mungkin ada bekak sikit, kemerah-merahan, ada gatal-gatal sikit, yang di mana kesan-kesan sampingan ni mungkin boleh hilang dengan sendirinya, ataupun jika berlarutan, silalah bawa anak-anak tuan-tuan dan perempuan kembali semula ke klinik kesihatan untuk rawatan dan juga pantauan. Ya. Perlu diingatkan juga kesan sampingan. Sekarang kan kalau kat social media tu orang selalu sebut AEFI kan. AEFI ni sebenarnya adalah kesan sampingan selepas suntikan ataupun adverse effects following immunization. Ya. Adverse events ya, adverse events. So AEFI ni kita tak ambil ringan ya. Kalau staf kesihatan sekarang tak ambil ringan, sebab kita akan mengambil kira pantauan secara rapi dan rapat, close monitoring untuk sebarang AFI memukul vaksin ni selama 2 tahun. Maksudnya setiap ibu bapa yang setiap bayi yang diberi suntikan pneumococcal ni, dia akan diberikan borang pemantauan ya. Kalau tengok kat sini, borang pemantauan kesat susulan imunisasi ringan. Okey, borang ini akan diberikan kepada bayi, ibu bapa yang bayi dia diberi suntikan untuk mereka isi sekiranya mereka mendapati sebarang tindak balas ataupun kesan-kesan yang sampingan berlaku selepas suntikan. Okey. Dan borang ini hendaklah dikembalikan ke klinik kesihatan dan kepada jururawat yang mana In charge. in charge ataupun yang merawat bayi-bayi mereka ni untuk diberi laporan. Okey. Sekarang ni ada 2 benda. Satu, di mana borang pemantauan yang diisi ataupun dipantau oleh bapa. Kemudian nombor 2 ni ialah pelaporan. Pelaporan AFI ni. Pelaporan AFI ni kita akan beri kepada pengkonfirmasi, sebab mereka akan compile, mereka akan compile balik semula untuk tengok sama ada perlu tak buat sesuatu untuk buat laporan, nama baikkan, program pelaksanaan apa yang di bawah kendalian MPRA ataupun bahagian penguatkuasaan Komisi Penguasaan. So kalau kata adalah setengah pihak ataupun setengah golongan yang mengatakan Kementerian Kesihatan tak mengambil langsung kesan-kesan sampingan tu, tak benar ya, sebab kita ada banyak proses-proses, aliran proses, penstrukturan pelaporan dan semuanya tu hanya semata-mata untuk memastikan keberkesanan vaksin dan juga keselamatan kepada penerima, iaitu bayi. Dia begitu. So kalau kata macam kita tak mengendahkan langsung pasal AFI, tak benar lah ya. Seperti ada tumahan kan kita dengar sebelum ni kan. Ya. Dan kemudiannya kadang-kadang AFI ni dia tak semestinya disebabkan oleh vaksin itu sendiri. Kadang-kadang dia berlaku secara kebetulan. Contohnya macam kebetulan kemungkinan budak tu ada ruam disebabkan oleh penyakit yang lain. So kebetulan dia baru habis suntikan pneumococcal, so dia dirasakan beruang tu ada disebabkan oleh kesan sampingan. Sebenarnya begitu. Ataupun mungkin technical issues atau sebab tu suntikan injection tu dia tak semestinya produk vaksin tu sendiri yang ada masalah. Ya, dia begitulah. Komplikasi kesan sampingan. Proses yang perlu dibuat. Sebab kita akan pastikan mak ayah akan dapat borang yang saya tunjukkan tadi untuk mereka isi sampai 2 tahun ya. 2 tahun selepas suntikan. So maksudnya kita tak lepas tangan macam tu lah. Lepas suntik tak. Kita akan pastikan ibu bapa atau anak mereka apakah kesan sampingan mungkin boleh berlaku lah. Maksudnya kat sini memang penjagaan yang rapi lah selepas suntikan vaksin tu. Kita akan bagi follow up kan. Sebab sistem kesihatan Malaysia ni antara yang terbaik ya pengguna anak. So kita akan pastikan kanak-kanak datang untuk, walaupun bukan untuk suntikan tapi untuk pertumbuhan dia. So masa tu kita akan tanya juga. Jadi doktor, komplikasi kesan sampingan selepas suntikan vaksin ni, apa yang kita tengok kan, range rate tu kanak-kanak sebanyak 10% saja kan. Maksudnya mereka ada komplikasi yang ringan-ringan saja macam ruam kita tak semua tu kan. Kita kata kesan sampingan. Kesan sampingan dia. Ya. Okey.
Okay, terima kasih doktor. Jadi di sini kita boleh lihatlah apa itu pneumococcal, apa itu komplikasi, kesan sampingan selepas suntikan vaksin tersebut. Okey, jadi sebelum kita berakhir dalam perbincangan forum kita pada hari ini, saya nak minta kepada doktor lah, setiap ahli panel untuk merumuskan balik segala perbincangan yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Okey, untuk yang pertama saya minta Dr. Asma dulu lah. Okey, terima kasih Cik Syifa. Ni last ni? Last word tadi? Last word. Okeylah. Kepada semua penonton sekalian, saya menyeru anda semua, jika bayi-bayi anda belum mendapatkan vaksin pneumococcal ni, segera berhubung dengan kami punya staf di klinik kesihatan dan klinik desa yang berhampiran. Sebenarnya anda semua bertuah jika bayi anda lahir dalam mulai Januari 2020. Okey. Tapi namun demikian, yang lahir kan, kita panggil baby yang besar-besar pun kan, lahir 2018, 19, jangan risau. Vaksin ni boleh didapati juga, cuma kena bayar sikit lah. Boleh, yang tu boleh dapatkan di klinik swasta yang berdekatan. Sebab kita, macam kita bincang tadi, banyak kepentingan daripada vaksin ni, yang utamanya lah untuk mencegah kan. Bila bercakap pasal vaksin ni, dia konsep dia mencegah lah, mencegah daripada mendapat penyakit yang lagi serius. Sebelum memudaratkan lagi. Betul. Let's say kita tak nak lah jadi macam bayi kita dapat meningitis ke kan. Tak nak lah benda-benda macam tu. Okey. Okey, terima kasih doktor. Okey, untuk ulasan, untuk rumusan yang kedua pula, saya mempersilakan Dr. Mas Niza. Ya. Bagi saya betul peluang yang ada di depan mata, peluang di mana anak-anak anda yang dilahirkan pada tahun ni yang belum mendapatkan suntikan yang percuma, sebab sebelum ni memang kita kena bayar sendiri di hospital-hospital swasta. Ambil peluang ini untuk sama bawa anak-anak, dan juga sekiranya ada sesiapa yang mempunyai, mungkin ada sedikit rasa perlu maklumat yang lebih lanjut, boleh datang dapatkan info-info dan juga pendidikan kesihatan. Sebab saya percaya di setiap klinik kesihatan klinik kesihatan kerajaan di seluruh Malaysia ni semua dah bersedia. Kalau kata setiap ibu bapa, setiap parents nak datang ke klinik kesihatan dapatkan khidmat nasihat dan khidmat pendidikan, semestinya kami ni dengan tangan yang terbuka lah, sedia membantu. Bersesuaian dengan motto KKM kan, kami sedia membantu untuk memberikan informasi yang anda harapkan. Itu je. Okey, jadi rumusan pada panel kita yang pertama dan kedua ni, nak bagi tahulah dekat semua penonton sekalian yang bahawa jangan mensia-siakan peluang yang ada sini. Betul. Kita dah bagi free dah, takkan kita tak mau kan. Bila tak bagi free, susah pula kan. Okey, jadi saya nak berterima kasihlah kepada dua orang ahli panel yang sudi turun padang dalam membincangkan mengenai program imunisasi kebangsaan pneumococcal ini. Okey, juga terima kasih Dr. Asma, terima kasih Dr. Nasriza. Ya. Sifat yang cantik ni comel. Okey, betul. Okey, selepas itu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton yang sudi menonton live di FB Live unit promosi. Jangan sesiapa ada sebarang persoalan atau pertanyaan boleh mengajukan di ruangan komen dekat bawah live ni, dan jangan risau, doktor pakar perubatan keluarga kita Dr. Asma dan Dr. Mas Niza akan memberi respon di setiap komen anda. Okey, jangan lupa kepada penonton, jangan lupa like page unit promosi kesihatan Pejabat Kesihatan Daerah Bandar Terap untuk mendapatkan info-info yang lebih menarik lagi tentang kesihatan. Okey, saya mohon maaf, saya wakil daripada panel kita, minta maaf jika tersalah kata kasar bahasa atau tersalah bicara. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.